Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis pada malam ini membuka Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba wa law syi'ta ja'alta sahla rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuan Imam Bilal Musia dan kuasa muslimin muslimat yang mata Allah SWT bila sama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini sekali lagi kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus mengabdikan diri kepadanya. Moga-moga ini menjadi asbab kepada pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Pertamanya saya nak minta maaf dulu, mungkin kita akan berhenti tepat-tepat isyak pun tidak berhenti sebab saya bersalah janji sebenarnya masa Abang Rasulullah tu dia mesej tu hari Jumaat ada masa kosong Ustaz. Ada insyaAllah. Yang saya dalam kepala ni pagi subuh. Tapi bila dia buat poster tengok malam, ya Allah, malam saya isyak lepas ni ke kampung sana, jadi kena habis solat isyak tu terus cabut pergi sana. Jadi kita berhenti azan ni, kita berhenti lepas solat saya pun kat sana. Kat sana tu memang tiap-tiap minggu kan. Yang ni terjanji satu. Masya Allah, saya pun jadi baca mesej tak habis, baca gitu je terus tu. Terus jawab insya-Allah boleh. Dia dah buat poster, kita tengok malam betul. Ingatkan subuh tadi. Tak apalah, baca insya-Allah lain kali baca dulu sampai habis. Pertemuan kita pada malam ni insya-Allah nak bincangkan benda yang pendek saja dan saya rasa sahabat-sahabat tuan-tuan semua telah mengamalkannya. Cuma kita nak sebutkan kembali, moga-moga dia jadi benda yang membaharukan dan mentajdidkan iman kita insya-Allah. Kita nak bincang ayat Surah At-Taubah ayat 128-129. 128-129. Semua dah hafal kot ayat ni. Dia 128-129 Surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw Fakul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Besar fadilah dia. Orang yang dah mengamalkannya insya-Allah dia tahu. Orang yang belum cuba hafal dan amalkan dia. Paling kurang pagi 7 kali baca 7 kali. 7 pagi lepas subuh, 7 selepas maghrib. 7 lepas subuh, 7 lepas maghrib, ataupun setiap hari, setiap masa lepas pada solat fardu gitu lah, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, buat 7 kali. Setiap kali tu 7. Jadi tuan-tuan tengok dia punya fadilat dia. Tak apa, kita beramal bukannya nak tengok intai nanti apa yang akan dapat Ustaz. Dia kata Quran paling kurang kau baca kau dapat pahala lah. Gitu. Tapi di situ masya-Allah banyak yang masalah diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kesulitan diselesaikan oleh Allah, ada sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak jadikan ubat, nak jadi pelindung, nak jadikan sebagai wasilah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul daripada diri mereka, ini daripada golongan mereka. Allah Ta'ala lantik rasul daripada golongan mereka.
Jadi daripada diri kita lah manusia ni Allah Ta'ala nanti seorang Rasul, tapi khusus kepada bangsa Arab yang dikeluarkan daripada bangsa mereka. Kata cuba amalkan nanti 7 kali selepas tiap kali solat. Yang mana dah ada dia amal lah, dia teruskan amal. Yang mana belum ada balik ke agama itu baca 2 hari 1 hari 1 ayat. Kalau susah sangat ni kita mana hafal lambat lah ustaz saya, tak apa 1 hari 1 ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Situ. Ulang lagi sampai kita betul-betul ingat. Lepas tu esok ambil 1 lagi ayat, lepas tu dah boleh terus amalkan. Kadang bila ada masalah kita boleh gunakan ayat itu sebagai tabarruk ataupun tawassul kita dengan kebaikan Rasul. Hari ini cerita juga tentang Rasul ni sebab kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Ada orang tak sambut tak apa, tapi nak bincangkan tentang Rasul setiap hari kita boleh bincang. Cuma nak bincang setiap hari kuliah tentang Nabi ni lain nak bincang. Jadi adalah bulan yang dikhaskan untuk kita bincang tentang Rasulullah SAW. Jadi bincang, pugakan balik kita punya kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ni merupakan anugerah besar yang Allah Ta'ala kurniakan. Kena letak satu dalam kepala kita, dia anugerah besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Sampaikan Nabi Ibrahim AS pun doakan supaya diutuskan seorang Rasul kepada kita semua. Dalam surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbana wa atina Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati, sampai akhir ayat. Wahai Tuhan kami, utuskan kepada mereka rasulan, seorang Rasul, berikan peringatan kepada mereka. Jadi dalam doa Nabi Ibrahim AS tu, Nabi Ibrahim minta supaya ada satu Rasul yang diutuskan daripada golongan ni, iaitu daripada keturunan Nabi Ismail AS. Nabi Ismail di situ kan, Ishak, Sarah. Nabi Ibrahim dah ada 2 isteri. Sebenarnya ada 3 isteri kan. Sapura satu lagi yang jangan disebut. Sapura tu kita ni Sapura tu. Ibrahim ada Ismail, ada Ishak kebanyakannya ialah Bani Israel. Jadi Nabi Ibrahim Ismail tu yang keturunan Arab tu semua daripada Ismail. Kita Sapura. Ada satu lagi Sapura. Cuba balik tengok. Ini betul ustaz. Yang kelimanya 2 kan? 2 orang isteri. Jadi daripada Hajar keluar Ismail. Daripada Ismail itulah ini Rasulullah SAW juga daripada itu. Jadi kata Nabi Ibrahim, wa ba'ath fihim, ya Allah utuskan daripada mereka, golongan mereka, yakni keturunan daripada Ismail ni seorang Rasul, rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa zakihim innaka antal azizul hakim. Itu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia asal anugerah besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasul Muhammad SAW satu anugerah besar, anugerah besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laqad manallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim. Ayat lain sebelum daripada itu. Sesungguhnya dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manna, telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala seorang rasul, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi anugerah besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikannya rukun iman. Masya-Allah. Maknanya dia bukan kecil kan. Dia satu perkara sangat besar, rukun iman. Siapa yang tak percaya kepada Rasul, 6 tolak 1 baru 6 tolak 1 5 matematik. Tapi rukun iman 6 tolak 1 kosong. Siapa tak percaya kepada Rasul dia kosong. Saya tak tahu siapa yang tak percaya kepada malaikat dia kosong. Kosong gitu kan. Macam Yahudi
Dia tanya kepada Rasulullah, siapa yang menjadi perutas, siapa yang menjadi perantara antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Rasulullah, Jibril. Oh, kalau Jibril kami tak suka Jibril. Sebab Jibril ni dialah pembocor rahsia. Banyak rahsia yang dibocor, diberitahu kepada Rasulullah. Banyak benda diturunkan laknat, Jibril bawa. Kami tak suka Jibril. Kalau Mikail jadi antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kami terima Islam itu. Tapi sebab Jibril, kami tak nak terima. Ni dia punya Yahudi memang cari alasan untuk tidak mau menerima. Jadi dia apa nama ni, dia tolak malaikat Jibril, dia terima malaikat lain. Satu malaikat kau tolak, habis semua iman kamu, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. Yang pertama, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang jadi musuh kepada malaikat Jibril, Mikail, pada Allah dengan Rasulnya, Allah Ta'ala pun musuh dengan dia. Kalau kamu musuh dengan malaikat, musuh dengan Allah, musuh dengan para Rasul, Allah pun bermusuh dengan kamu. Jadi insya-Allah ini anugerah besar yang kita perlu letakkan dalam diri kita, bahawa ianya suatu suatu yang wajib kita percaya sungguh-sungguh bahawa Rasul ini dihantar kepada kita, diutuskan kepada kita untuk suatu urusan yang sangat besar di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maksudnya kita jadi rukun iman. Kita nak tengok juga manusia ni, dia nak tengok juga dia punya tu. Nak beriman, kami nak beriman, tapi aku bukti dia kamu sebagai Rasul. Kita nak juga batu sirah tu dibacakan kepada kita, bukan kepada kita saya beriman dengan Rasul. Awak kenal tak Rasul apa? Awak kenal tak Rasul? Itulah Ustaz, anak yatim apa semua gitu. Umur 6 tahun maknya mati, umur 12 tahun begitu. Adalah dengar cerita gitu Ustaz. Ya, kalau makin banyak kita dengar cerita, makin kita sayang kepada Rasulullah SAW. Jadi akidah kepada kita ialah belajar kenal Rasul. Kena kenal Rasulullah. Kalau tak kenal tak boleh. Ada 4 sifat wajib, ada 4 sifat mustahil, ada 1 harus bagi Rasul. Ini tidak wajib untuk kita belajar. Tak belajar, tak lepas lagi fardu ain dia, berdosa kita. Awak kenal tak Rasulullah? Cuba sebut sifat wajib bagi Rasul. Cuba sifat wajib, 4 sifat harus bagi Rasul. Cuba 1 sifat harus bagi Rasulullah, 4 sifat mustahil, 4 sifat wajib, 1 sifat harus. Kita kenal Rasulullah SAW untuk apa? Untuk kita tetapkan iman kita. Kita pergi pada ayat ini. Ya, di tas kita yang pertama ialah yang mana dah amalkan lagi. Teruskan 2 ayat ni, 128, 129. Yang mana belum dapat amal, cuba-cubalah untuk amal. Cuba tengok, insya-Allah ada fadilah besar yang kita tu. Yang paling kurang baca ayat Al Karim, banyak daripada tu. Tapi yang lain-lain, ni saya nak bagi tahu satu yang mungkin orang nak ikut untuk beramal. Siapa yang beramal dengan ayat ini, Allah Ta'ala akan beritahu kepada dia bila dia akan mati. Itu bagus tak? Semua saya nak tahu. Siapa yang amal dengan ayat ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan beritahu kepada dia bila dia akan mati. Nak tahu tak bila nak mati? Bagus juga Ustaz kalau tahu. Jadi boleh enjoy dulu. Itu pula dia fikir. Orang nak tahu bila mati ni supaya makin bertambah amal. Tapi tidak, dia dah tahu mati. Ni bagus ni Ustaz. Tak mati lagi hari ni begitu lagi. Ikut amalan orang dulu. Wallahu a'lam. Macam dulu kita amalkan surah Al-Mulk. Siapa baca surah Al-Mulk siangnya, siang itu dia tidak akan mati. Siapa baca surah Al-Mulk malamnya, malam itu dia tidak akan mati. Bila dia akan mati? Bila dia lupa baca. Macam ni malam tadi lupa baca Ustaz. Dia tengah-tengah tidur terkejut. Takut mati. Masya-Allah. Dia adalah dimasukkan dalam hikmah, khasiat ke apa? Dia punya fadilat untuk mengamalkan ayat ni ialah kita tahu mati bila. Jadi bila kita baca pagi, dia jadi macam tak boleh baca. Baca je, apa tak ingat ni, dah hafal.
baca sangkut ni, sangkut tak datang. Laqad ja'akum tak datang. Tu dah mula debar. Mati tu di tangan Allah, bukannya tu. Cuma isyarat ni, mungkin ada isyarat hasil daripada kita amal tu. Kita biasa dah baca lancar, tiba-tiba baca tak lancar. Laqad ja'akum bersedialah kalau gitu. Ini tak ingat, nanti pergi buka Quran, mula buka tengok. Tutup balik, baca lagi pun laqad ja'akum rasulun. Tu dah tu. Kurangkan makan, kurangkan bercakap sikit, banyak ibadat. Betul dah tu. Kan? Itu sebagai itu motivasi. Tak naklah Ustaz Ahmad nanti dia tu tiba-tiba je tak boleh baca Ustaz. Habis kan? Berdebar sekali gitu kan. takut pada mati. Masya Allah. Pupuk mati, pupuk cinta kepada mati. Sebab satu-satunya jalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah mati. Pupuklah mati. Tak apa kita suka pada mati ni. Janji ialah kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mati dapat jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak mati, sampai bila pun kamu tak akan dapat jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jumpa Allah Taala kan? Sudah tentu semua orang nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang boleh? Sekarang nanti urusan. Nak jumpa nanti. Berpeluh bahkan kaki tangan nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita belum bersedia. Tengok ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, daripada diri kamu, daripada bangsa kamu, Arab, Quraisy, dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang rasul. Azizun alaikum, azizun alaihi ma anittum. Dia sangat rasa berat apa yang berlaku kepada kamu, bimbang dia, sedih dia, lebih daripada kita. Harisun alaikum, yang dia sentiasa Haris, maksudnya Haris maksud apa dia? Dia nama Haris, jadi tak nama dia Haris. Haris asal apa? Entah, lupa nama sendiri. Harisun, dia tamak, maksudnya dia bersungguh-sungguh. Harisun alaikum, nak dapatkan kebaikan untuk kamu, sayang kepada kamu, sangat sayang kepada kamu. Sifat Rasulullah SAW. Dia kesian tengok kamu, dia sedih tengok kamu dalam keadaan susah. Dia bercita-cita untuk kamu dapat kebaikan. Dia sangat sayang kepada kamu. Ini Rasulullah SAW. Siapa yang dapat bertemu dengan Rasulullah SAW, siapa yang dapat bertemu dengan Rasulullah, dia pasti akan selamat. Siapa yang dapat bertemu Rasulullah, dosa banyak mana pun dia bawa daripada dunia ni, akhirat nanti dia dapat jumpa Rasulullah, dia pasti selamat. Confirm selamat. Sebab Rasulullah pasti akan memberikan syafaat pada dia. Janji dapat jumpa Rasulullah SAW. Dapat jumpa. Jadi kita tengok ayat ini, kenapa sampai begitu besar sekali? Ayat ini membezakan antara orang yang beriman, munafik dan kafir. Kita amalkan ayat ini supaya keluar sifat menentang kita. Tak suka Islam, menentang kita pada Islam, keluar sifat tu. Jadi bila kita amalkan ayat ini, sifat-sifat munafik, sifat-sifat kufur ini keluar daripada diri kita. Jadi ayat ini menjelaskan ini golongan munafik, ini golongan kafir yang menentang Rasulullah SAW. Kita bila kita amalkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan sifat itu, sifat nifaq daripada dalam kita. Jadi bukan jadi orang yang buat olok-olok cinta pada Rasulullah SAW, tapi benar-benar cinta, sayang, taat kepada Rasulullah SAW, sungguh-sungguh, bukannya mulut saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam kita salawat, mulut saja, tapi bukan sekadar mulut saja, tapi nak daripada hati juga dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi harapannya bila kita mengamalkan ayat ini, maka jelaslah kita ini seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kena amal ni, hafal, lepas tu amal. Moga-moga kita ni benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Rasulullah, dia jumpa Rasulullah. Anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama dengan siapa yang paling kamu cintai. Di hari akhirat nanti, dalam syurga nanti, kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling kita cinta? Siapa yang paling kita cinta? Kita akan jumpa dengan dia. Kata Anas radhiyallahu anhu, siapa yang akan bagi syafaat kepada kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, akulah. Bagaimana kami nak jumpa engkau ya Rasulullah dalam keadaan manusia yang terlalu ramai begitu? Kamu cari aku di 3 tempat. Yang pertama di titian sirat. Yang kedua di mizan, neraca. Yang ketiga di Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cari Rasul di 3 tempat ni. Kalau tak jumpa, masalah. Kalau jumpa, selamatlah kita. Jumpa Rasulullah je, mesti selamat. Mesti selamat. Asalkan dapat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang betul-betul dapat jumpa Rasulullah ialah orang yang cintanya bukan cinta munafik. Maksudnya dia kat mulut saja, dia berpakaian pakai macam dengan apa nama ni? Ribat selendang Nabi belah kiri ke belah kanan pakai. Dia ada isyarat dia belah kiri belah kanan. Ustaz dah pakai baru sampai. Pakai, kamu pakai baju tapi tak nampak pun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada macam pakai jubah ni. Kata pakai orang Arab ni. Dia memang pakai orang Arab, tapi Rasulullah menerimanya sebagai pakaian dia. Berarti dia menjadi sunnah. Kan? Dia pakai, memang dia asalnya pakai orang Arab. Tapi bila Rasulullah diutuskan di situ, lalu Rasulullah tidak membuang pun adat itu, Rasulullah mengamalkan lagi, maka dia menjadi sunnah. Gitu kan? Alah pakaian dia ustaz, bukannya sunnah pun. Iyalah, Nabi pakai. Bila Nabi pakai, maka dia menjadi sunnah. Gitu kan? Dia pakailah. Tapi awak pakai ni tapi tak nampak pun dia. Dari luar macam orang beriman sungguh-sungguh, macam orang yang ikut sunnah. Tapi kau punya akhlak Masya Allah. Duduk kedai kopi, dah. Lepas tu cerita pasal orang pakai jubah, pakai kopiah, pakai serban. Contoh. Ini contoh je teman macam tak betul lagi. Jadi bagusnya kalau kita boleh muhasabah diri kita sendiri. Allahu Akbar. Nak tiru Rasulullah, tapi begini perangai aku. Macam munafik je. Macam ada sifat tu kan. Jadi dengan harapan kita bila amalkan ayat ini, insya-Allah dia membuang sifat munafik tu daripada diri kita dan lebih tu lagi, iaitu penentangan kepada Islam itu sendiri. Ni Islam punya, ni Rasulullah bawa. Aku tak suka. Dia penentangan. Boleh menyebabkan kalau kamu tidak suka kepada Rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Boleh jatuh kepada kafir. Contoh, hari ni hari Jumaat, sunat potong kuku. Malah aku ikut. Kan gitu? Dia menafikan yang sunat je. Tapi hukum dia, kamu menjadi murtad kerana menolak sunnah. Kalau kamu tak buat, tak apa. Tak apa Ustaz, saya nak potong esok boleh? Tak masalah. Nak potong esok ke nak potong lusa, tak masalah. Tapi kita menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sunat pun apatah lagi yang wajib. Okey. Jadi beriman kepada Rasulullah ni mesti 3 tahap. Yang pertama, hati. Tasdik bil qalbi. Satu, beriman dengan hati. Yang kedua, ikrar bil lisan. Ikrar. Cakap, saya cinta kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni berapa? Salawat 100,000. Kita buat pertandingan. Dia buat apa? Dia punya tu sekarang ni. Dia buat challenge.
Orang nak challenge saja sekarang. Niaga mesti dapat 1 juta. Orang challenge salawat kepada Rasulullah 1 juta. Salawat kepada Rasulullah 1 juta. Ya. Orang challenge sekarang ni. Challenge-nya untuk kita letak untuk kesungguhan dia sebenarnya. Satu hari 1,000, 3 tahun setengah gitu. Cuba kira, baru dapat 1 juta. Satu hari 1,000. Berapa tahun baru dapat? Dia orang kirakan untuk saya, dia kata 3 tahun setengah. Kalau dia sebut 3 tahun setengah, saya pun pegang. Yang ada 3 tahun setengah. Cuba kira balik nanti kalau betul. Begitulah, lebih kurang 2 tahun ke atas dah. Dia cukup. Jadi kalau 3 tahun setengah kita dapat 1 juta selawat kepada Rasulullah. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah 1 juta, Allah Ta'ala berselawat padanya 10 juta. Itu kan? Dan salawat Allah Ta'ala itu lebih baik daripada salawat dia. Kita letak challenge lah pada diri kita. Saya nak selawat pada Rasulullah 1 juta. Supaya apa? Mulut saya ni sentiasa je menyebut kekasih saya yang paling saya cintai. Kekasih ni mesti dicintai lebih daripada yang lain. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak benar beriman seorang kamu sehinggalah aku dicintai lebih daripada anaknya, bapaknya dan manusia seluruhnya. Dengan satu riwayat yang lain disebut min malihi, daripada harta dia. Lebih cinta daripada segalanya Rasulullah. Lebih cinta daripada diri kita sendiri. Maksudnya kalau kita ingat pada diri kita tu banyak mana, lebih lagi kena ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena banyak menyebut tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada setengah para ulama menyebut makruh kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saja. Kena sebut gini, Allahumma salli wa sallim alaihi, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebab apa? Dalam Quran Karim menyebut ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu, salawat dan salam. Jadi kalau kita Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, salam tak ada, salawat dan salam Allahumma salli ala sayyid. Untuk keluar daripada khilaf ini, kekhilafan ini, ada ulama kata boleh, ada kata tak boleh. Kita kata senang-senang aku buat dua-dua je. Lepas tak payah lagi khilaf. Boleh ke ustaz? Tak boleh ke ustaz? Boleh ke ustaz? Macam mana kita nak keluar daripada khilaf ni? Awak amalkan je. Allahumma salli ala, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu masukkan salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan. Jadi kita ada hati cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulut sebut. Yang ketiga ialah akhlak, perbuatan kita, akhlak. Jadi tiga ni kena berlaku kepada diri kita. Orang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita bincang, bukan sekadar kita berharap, bukan kita sekadar kita memakai pakaian sunnah, bukan itu sahaja, tapi dia mesti berlaku dalam tiga-tiga peringkat ni: hati, mulut dan akhlak kita. Jadi berlakulah proses kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia perkara kecil, tak termasuk dalam doa Nabi Ibrahim lah. Tapi sebab dia merupakan perkara besar, maka itu Nabi Ibrahim AS sampaikan, dia berdoa supaya diutuskan seorang Rasul untuk kita semua ni, insya-Allah. Terus tengok jam. Apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu buat untuk memberikan keyakinan kepada diri kita? Pertama, kita belajar tentang Rasul, kenal Rasul. Tengok cerita dia, tekun cerita dia, tengok. Waktu dia belum dilahirkan, sampailah diutuskan, dipanggil apa dia punya tu? Perkara-perkara pelik yang berlaku. Sebelum lahir, sampai dia belum umur 40, sebelum diutuskan, ada perkara-perkara pelik. Dia tu sebut sebagai apa? Contoh, ibunya mengandung tak sakit. Contoh, masa kecil dia kena belah dada. Contoh, dia berjalan awan berarak. Waktu umur 12 tahun, Nabi Talib bawa Rasulullah pergi ke berniaga ke Syam. Jadi awan tu berarak je. Buhairah tengok,
Ni kenapa ni berlaku ni? Oh, rupanya ada satu budak yang duduk kat situ. Panggil, kamu siapa budak ini? Siapa bapa pada budak ni? Abu Talib kata, akulah. Wahara kata, tidak, budak ini ayahnya sudah mati, ini sudah meninggal. Lalu dia minta izin untuk lihat belakang tubuh Rasulullah. Di situ ada apa? Khataman nubuwah, cop kenabian, berbentuk bulu itu, tiga segi untuk bulu. Jadi cop kenabian. Itu dipanggil apa? Dia bukan mukjizat, tapi dipanggil irhas. Irhas ni kalau bagi saya ialah untuk memudahkan kita ingat, irhas ialah mukjizat kecil. Sebab dia belum diutuskan menjadi rasul. Belum diutuskan. Umur 40 baru jadi rasul. Lepas dia daripada umur 40 jadi rasul, maka berlaku yang perkara-perkara pelik tu namanya mukjizat. Tapi sebelum pada tu dipanggil irhas, perkara-perkara yang tu. Banyaklah perkara-perkara yang tu. Bila kita tengok, ya Allah, ajaibnya Rasulullah dibelah dadanya, tak mati pun keluarkan, malaikat bersihkan, masukkan balik. Berapa kali Rasulullah dibelah dada? Berapa kali? 2 kali. Satu lagi waktu Isra' dan Mi'raj. Jadi 2 kali dia belah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar lagi. Masya-Allah. Hebat Nabi kita. Alhamdulillah, kami ni jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti sentiasa ingat kepada dia, taat kepada dia. Dia suruh apa kita buat, tiru apa yang dia tu. Sebab apa? Kita nak selamat di hari akhirat nanti. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kalaulah Abu Jahal, Abu Lahab sama je kan? Ke lain? Nama dia Abdul Hakim dulu. Abdul Hakim, dia orang cerdik dulu. Bila dia jadi bodoh, bila orang panggil dia Abu Jahal, bila dia tikam Sumayyah, dia sodok Sumayyah, orang Arab panggil Abu Jahal. Dia kata, kau ni jahil sungguh, tak pernah lagi dibuat orang macam tu, kau buat begitu pada Sumayyah. Panggil Abu Jahal lekat lah. Dia pun macam sedap je, macam sedap pula nama tu, Abu Jahal. Apalah kau panggil Abu Jahal, sedap. Jadi orang panggil Abu Jahal, dia panggil Abu Jahal juga, macam sedap je. Sebut babi pun tu. Tapi kalau buat khinzir, macam sedap macam bunyi dia. Makan macam sedap. Khinzir, macam jangan begitu. Dia buat apa? Gembira dengan hari ni khutbah baca tentang tu kan? Khutbah. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab ni, dia bebaskan seorang hamba perempuan setiap kali Isnin je diringankan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dia gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak masuk Islam, menghina Rasulullah, bahkan nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia, masya-Allah, diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah begitu keadaannya, kita ingatlah Rasulullah banyak-banyak, sebut banyak-banyak. Sebabnya apa? Datang rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita baca je sirah, tengok, oh ini ya Allah, oh seronoknya ya Allah, saya nak bersama tu. Kalau Rasulullah datang ke rumah kita, di mana kita rasa macam bangganya. Kita kena banggalah, saya ni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa lepas daripada irhas, satu lagi peristiwa iaitu mukjizat yang berlaku. Apa mukjizat yang paling besar Rasulullah dapat? Mukjizat paling besar yang Rasulullah dapat, ya? Alhamdulillah, dapat mukjizat paling besar tu. Tapi hari ni kita tak sempat baca. Apa mukjizat besar dekat kita kan tu, sibuk pun cuba tengok dekat ni iPhone ni boleh tengok dia punya FaceTime ke. Dia boleh tengok apa? Tengok 3 jam, 4 jam tengok dia. Ni telefon ni dia boleh rekod muka kita, tengok dia berapa jam. Dia tengok 3 jam, 4 jam. Ada satu hari tu saya kurang sikit tengok, dia bagi mesej, notification dia keluar, anda sudah kurang tengok FaceTime dia, kurang 16%. Oh, 16% kurang. Dia beritahu kita. Biasanya lebih. Masya Allah.
Yang ni tengok tak jadi syafaat, bahkan dia menyusahkan kita. Quran, tengok dia pun dapat pahala. Tak baca ni, tengok je. Tak sempat ini. Ada 3 perkara yang kita tengok dapat pahala kan. Boleh? Satu Quran. Dah minta jawapan tak tahu juga. Yang kedua, mak ayah, ibu terutamanya. Yang ketiga, Kaabah. Dulu tengok je. Video tengok. Tapi biasanya umrah, peserta umrah kita ni, lepas dia solat subuh tu lagi balik hotel. Sebab apa? Ngantuk sangat tidur malam tadi Qiyamul. Tak, awak duduk tengok situ, nanti dah lepas duha nanti bawa balik. Lepas duha bawa balik dah. Tengok dulu. Ustaz tak tahu apa dulu tengok. Tengok je. Tengok je pun dapat pahala. Gitu kan? Jadi Quran pun sama. Tak sempat tengok pun kan? Tengok. Allahu Akbar. Aduh. Kita minta maaf, saya tak sempat. Hari ni tak sempat baca kau. Kita minta maaf aku. Kita minta maaf. Dah azan ke? Kalau azan pun sebab diam dulu nak habiskan dia punya tu. Cakap perlahan ni supaya apa? Motif utamanya satu je saya nak malam ni. Balik amalkanlah ayat tu, 2 tu. InsyaAllah moga-moga ada sifat-sifat yang tak baik tu dikeluarkan daripada tubuh kita dan berlakulah hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kuat padanya. Jadi cinta bertambah bila keadaan itu berlaku, insya-Allah masalah-masalah yang dihadapi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah rezeki, masalah kehidupan, masalah sakit dan sebagainya, insya-Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah nanti tuan-tuan balik tengok semula dia punya tu. Taib dia ayat surah At-Taubah 128 129. Tengoklah dia punya situ. Banyaklah dia punya tu. Tapi amalkan tu bukan nak mengintai-intai yang tu, tapi kita nak kerana Allah Subhanahu wa taala, buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ketiga yang kita perlu lihat juga ialah satu irhas, yang kedua mukjizat, yang ketiga ialah syafaat. Dua sudah berlaku. Satu belum berlaku lagi. 2 ni kamu yakin tak? Ada irhas, ada mukjizat. Yang ketiga ialah syafaat yang kita dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tak yakin ada syafaat, maka keimanan kamu kepada Rasulullah tak akan bertambah. Tapi kalau kita yakin kita memerlukan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti, maka keyakinan kita akan bertambah, kesungguhan kita untuk berhubung dengan Rasulullah akan bertambah, salawat kita akan bertambah, amal kita akan bertambah, ketaatan kita akan bertambah, sebab kita yakin di hari akhirat nanti kita perlukan syafaat. Kalau tak ada syafaat Rasulullah, kita tak akan selamat. Dan seluruh manusia sebenarnya memerlukan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, syafaat yang diminta oleh Allah dan minta oleh Rasulullah pada Allah ialah memulakan hisab. Tidak ada seorang pun Nabi yang boleh minta kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia dalam keadaan kepayahan, lalu mereka berdoa pada Allah, ya Allah, selesaikanlah cepat-cepat ya Allah, walaupun kami ni masuk neraka pun tak apa. Sampai kan dia menyebut begitu. Orang yang di padang mahsyar susah sangat sebab dah lama sangat ni. Jadi jumpa dengan para nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, jumpa semua para nabi dengan Nabi Ulul Azmi, semua dijumpa. Ulul Azmi Nabi ketua-ketua para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketua nabi yang Ulul Azmi disebut. Jadi terakhir sekali jumpa Rasulullah, barulah permintaan Rasulullah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang kita tu, siapa yang nak dapatkan syafaat Rasulullah, jangan abaikan doa ini. Doa apa Ustaz? Allah kena hafal lagi ni. Tadi dah bagi tas 2 dah kan. Ini kena bagi lagi doa. Doa ni tuan-puan dah ada. Doa apa? Sayang terus 3 minit lepas tu kita azan. Doa dia apa? Ni doa lepas azan ni lah. Doa Imam Bilal azan, lepas tu kita doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Kan? Kita doa kan? Lepas tu disebut apa? Ati Sayyidina Muhammad al-wasilah. Wasilah ialah satu pangkat dalam syurga nanti, satu tempat yang hanya dikhaskan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi, aku bercita-cita untuk mendapatkannya. Tapi memang Allah Ta'ala dah janjikan. Cuma peluang itu diberikan kepada kita. Ya Allah, kurniakanlah sebagaimana yang kau janji itu, tempat itu untuk Rasulullah. Maqam mahmuda, maqam yang termulia itu engkau berikanlah kepada Rasulullah. Rasulullah menyebut, siapa yang mendoakan pada aku selepas daripada dia dengar azan, habis dia azan, dia doakan aku, maka dia berhak untuk mendapat syafaat aku. Masya Allah. Kita ada kau percaya ada syafaat tak? Kena percaya kita. Kalau tak jumpa Rasulullah SAW di mahsyar nanti, kita tak jumpa dia, bye-bye. Tak ada siapa yang boleh tolong kita. Kalau kita jumpa dia, jumpa kat Telaga Kausar, minum air Telaga Kausar, jumpa Rasulullah, selamat atu. Jumpa di Mizan, selamat atu. Jumpa di di Titian Sirat, selamat atu. Kamu akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlukan syafaat Rasulullah SAW. Sebagai akhirnya, apa yang kita perlu buat? Pertama, kenal. Yang kedua, tambahkan cinta kepada Rasulullah. Kenal tadi dah, belajar dalam ilmu tauhid, kita kena belajar kenal Rasulullah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah SAW. Banyakkan cinta kepada Rasulullah, banyakkan menyebut sehingga hati ini dia sentiasa ingat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, akhlak. Tiru akhlak Rasulullah SAW. Cara minumnya, cara berjalannya, cara tunya, itu akhlak Rasulullah SAW. Kena buat. Apa yang kita buat. Tapi nak ikut macam mana Ustaz, saya pun tak tahu. Belajar. Syama'ilul Muhammadi kitabnya. Jadi kita tengok, oh ni satu perangai dia Rasulullah begini, caranya berjalan begini, masuk tandas begini. Masuk tandas kaki kiri ke kaki kanan? Kiri. Masuk kanan, terbalik je, tongging engkau. Kalau kiri, licin, boleh kontrol lagi. Betul? Kalau masuk kaki kanan, licin, terbalik terus. Tapi kalau masuk kiri, kalau licin, boleh kontrol lagi. Oh, patutlah Rasulullah suruh masuk kaki kiri. Itu bukan. Sebenarnya itu kajian dia. Yang pentingnya ialah kamu buat ikut sunnah Rasulullah SAW. Itu yang penting. Oh, patutlah, patut. Tak ada patut-patutnya. Kebetulan ke kebetulan, gitulah gitu. Yang pentingnya ialah itu. Bukannya sebab apa tak makan babi? Sebab dia ada virus kat dalam tu. Bukan sebab tu. Sebab apa tak makan babi? Sebab Allah tak bagi makan. Kalau Allah bagi makan, mesti boleh makan babi tu, walaupun ada virus apa pun dalam tu. Tapi sebab Allah tak bagi makan, sebab Allah sebab apa kita tak makan babi? Sebab Allah tak bagi makan. Gitu kan. Lepas tu nanti gajinya nampak apa tu. Tu berikutnya. Tu. Yang penting kita ikut Rasulullah, kita ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, moga-moga kamu disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Last, kita taat Rasul, kita nak sayang pada dia, nak cinta, nak tu semua ni supaya apa? Supaya di akhirat nanti kamu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau unta tengok Rasulullah pun bahagia, kambing tengok Rasulullah pun susu banyak, rumput yang kering Rasulullah berada di tempat tu pun Bani Sa'diyah, ahli Matus Sa'diyah, Bani Sa'ad tu, perkampungan dia, Rasulullah sampai pun subur. Kalau engkau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya engkau akan bahagia sentiasa. Tapi syarat dia apa? May yuti'illah wa rasul. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat pada Allah, taat pada Rasul, mereka akan dikurniakan kepada mereka an'amta 'alaihim minan nabiyyin, untuk bersama dengan para nabi, nabiyyin, minan nabiyyin was-shalihin, lagi minan nabiyyin was-shalihin, syuhada, lagi satu lagi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. 40. Nak bersama dengan mereka tak? Nak bersama dengan mereka. Syarat dia apa? Taat Allah, taat Rasul. Taat Rasul. Jadi malam ni kita bincang macam mana nak taat Rasul. Pertama sekali ialah
amalkan 2 ayat tadi. Amalkan 2 ayat tadi. Lepas tu belajar kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambahkan cinta dengan banyakkan salawat kepada Rasulullah, tiru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main doa. Nanti orang tengah azan tu, lepas tu doa sungguh-sungguh supaya kamu dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ingat lagi doa tu Ustaz. Saya biasanya doa macam ni je. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu kan kita doa. Dia punya tu. Cuba tengok balik kita doa. Apa penting kau doa? Orang alas biji-biji. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Macam dalam TV tu. Tapi jangan ikut mazhab TV. Ustaz ni satu lagi mazhab TV. Mazhab TV apa? Lepas orang azan dia terus Allahumma rabb hadhihi. Bukan itu mazhab TV tu. Dia bukan mazhab kita, mazhab TV tu. Mazhab kita macam mana Ustaz? Mazhab kita sebelum doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi. Tu mazhab kita. Faham? Jadi mazhab TV ialah terus dia habis doa dia sebut Allahumma rabb hadhihi. Tak, doa yang sepatutnya ialah sebelum kau doa, engkau salawat dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup itu. Waktu ini minta maaf banyak-banyak. Tak boleh sambung lagi lepas Isyak ni. Kita sambung sikit lagi. Banyak lagi poin yang sebut tu. InsyaAllah kita bincang lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.